إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام وأسلم شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله ونعم الوكيل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا من قرية بطرت صدق وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمين. Dan beberapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya yang serba mewah dan senang. Maka itulah dia tempat-tempat tinggal mereka terbiar, tidak didiami orang sesudah mereka dibinasakan, kecuali sedikit sahaja, dan sesungguhnya kamilah yang mewarisi mereka. Dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum dia mengutus kepada ibu negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami. Dan tidaklah menjadi kebiasaan kami, yakni Allah Ta'ala, membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, berapa banyak penduduk negeri yang dibinasakan, yang telah dibinasakan sesudah mereka senang dan melampaui batas. Mereka senang lenang, mudah, maknanya mendapat keperluan mereka mewah. Kemudian Allah Ta'ala binasakan. Dia menjadi apa? Menjadi orang yang melampaui batas. Wa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man tagha, adapun mereka yang melampaui batas. Apa ni melampaui batas sifat dia? Wa asaral hayatad dunya, mereka melebihkan kehidupan dunia. Pemikiran mereka, gerak laku mereka, hala tuju mereka ialah dunia semata-mata. Maka orang yang macam ni dia akan jauh, dia akan melampaui batas Allah. Maka fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahanam itu tempat dia. Di neraka jahanam tu di antara penghuni dia ialah orang yang melampaui batas Allah. Sebab apa dia jadi melampaui batas Allah? Sebab dia melebihkan hidup dunia daripada akhirat. Dia kena lebihkan akhirat daripada dunia. Salah kalau kita kata 50-50. Ni ada kita kena 50-50 dia kata. Mana kitab dia pakai? Mana Quran mana tunjuk kat dia, hadis mana tunjuk. Itu pahaman salah. Dia mengatakan kita kena 50-50, itu pahaman sesat. Quran suruh lain. Dalam hadis Nabi kata apa?
Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Kamu kena lebihkan yang kekal akhirat sana daripada yang sementara dunia yang kamu nak tinggalkan. Semakin hari semakin dekat tarikh kita nak berpindah ke akhirat. Makin dekat kan, dia bukan makin jauh, makin dekat. Jadi tafsir ayat ini, banyak penduduk negeri yang telah dibinasakan sesudah mereka senang dan melampaui batas, sehingga hancurlah tempat-tempat kediaman mereka, dan kembalilah dia kepada Allah SWT. Tuhan yang tidak akan membinasakan suatu negeri sebelum mengutus seorang rasul yang membawa ayat-ayat Allah Ta'ala dan membawa wahyu kepada penduduknya. Dan Allah Ta'ala tidak membinasakan satu negeri kecuali jika penduduknya berlaku zalim. Jadi zalim penyebab manusia itu diturunkan bala oleh Ta'ala. Zalim dan derhaka dan melampaui batas dia. Di mana ayat ni apa? Naklah kita tunduk kepada Allah, jangan berlaku zalim, jangan melampaui batas, jangan undang bala daripada Allah Ta'ala. Datangkan bala sekejap dah habis. Dalam mana satu dunia apa? Kocak habis. Lintang pukang. Ingat dia taiko kuat 6, tuan hantar sikit dia habis terus. Ya. Allah. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Dan apa jua harta benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu, maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Itu semua perhiasan sahaja. Dan dalam pada itu apa jua yang ada di sisi Allah Ta'ala yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, yang taat adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya? Jika sudah diketahui yang demikian, maka adakah orang yang kami jadikan kepadanya janji yang baik, mana balasan syurga, lalu ia mendapatnya, sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia, kemudian ia pada hari kiamat masuk dalam gulungan yang dibawa. Gulungan yang dibawa untuk menerima azab neraka. Jawab dia tidak sambung lah. Waktu gaya hidup pada dunia dia tak sama, sampai ke akhirat pun tempat dia tak sama ikut. Di ayat ni Allah terangkan apa? Wa ma indallahi khairun wa abqa. Barang di sisi Ta'ala apa? Khairun, lebih baik. Abqa, lebih kekal. Atas dunia dah lebih kurang, kemudian pula sementara. Macam guru sandaran. Dah sementara 2 bulan je. Lepas tu tendang pula. Habis gaji pencen tak ada, duit apa tak ada. Itulah bandingkan dengan yang guru tetap, ada pencen, itu kerja dunia semua. Banding dengan akhirat, itulah maknanya. Dunia itu macam guru sementara. Kemudian kena berhenti. Maknanya dulu atas dunia sementara, kemudian kena balik. Soalan dia bila balik nak menghadap masalah. Kalau bekalan tak cukup, macam mana? Soalan. Orang yang sayangkan diri dia sendiri, dia akan simpan bekalan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebajikan. Kalau dia malas, maknanya itu mana dia tak sayangkan diri dia sendiri. Dia menempah untuk mengharungi sengsara yang amat besar. Sengsara yang amat besar. Allah.
Tafsir ayat ini, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat di atas bahawa kehidupan dunia dengan segala kenikmatan, kelazatan dan perhiasannya dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan dan janjikan bagi hamba-hambanya yang saleh di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat lain, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Sebenarnya apa yang ada pada kamu, harta benda, pangkat jawatan, kedudukan, limpahan, kurniaan Tuhan macam-macam lah kan. Untuk wang ringgitnya, simpanannya dalam bank banyak kan. Harta bendanya geran tanah dia tinggi-tinggi dan satu kaki tinggi geran tanah. Apa yang ada pada kamu tu akan habis, semua tinggal. Kadang tak sempat habis, kita habis dulu. Kita ditinggalkan dulu. Malaikat maut sampai habis semua. Semua tu akan habis. Tak akan kekal. Last sekali dunia ni pun habis. Dengan dunia-dunia sekali kan nak digulung. Dan hilang lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tetap kekal. Ya. Yang kekal sebenarnya di sana lah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wallahi mal hayatud dunya fil akhirah illa kama yaghmisu ahadukum isba'ahu fil yammi. Kemudian fal yanzur maza yarji'u ilai. Demi Allah, Rasulullah bersumpah ni sallallahu alaihi wasallam bahawa kehidupan dunia ni dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak lain adalah hanyalah seperti hujung jari seorang di antara kamu yang dimasukkan ke dalam lautan. Maka dengan apakah hujung jari itu akan kembali? Ambil jari ke air sikit kan. Itulah. Seluruh dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat ibarat air sikit dibandingkan dengan lautan dunia. Dan akhirat punya kehidupan lautan. Saya kata jari kan. Pulau pun tengah apa, di tengah lautan tak nampak lah, dimakan oleh keluasan. Kapal-kapal besar tak nampak lah. Dia pergi tengah lautan, ya. Kapal besar duduk apa dan Selat Melaka pun kadang-kadang dia tak nampak jauh kan. Itu Selat Melaka kecil. Yang lautan satu dunia, lautan dia lebih luas daripada daratan. Bayangkan ujung jari kita, maknanya tak terbanding. Kalau nak buat banding, terlalu sedikit harga dunia ni. Allah. Tapi jaga manusia tertipu di situlah. Sampai dia jual agama pun ada. Dia tak kenal akhirat. Itu bahaya besar orang yang buta akan akhirat. Dia tak nampak akhirat, cukup bahaya besar. Ya. Maka dia akan mengagungkan benda yang tidak bernilai. Dia akan memuja, dia akan membesarkan benda yang tidak ada harga. Dan dia sedang diperbodohkan maknanya. Sampai digadaikan benda besar yang nak bawa balik esok. Akhirnya tertinggal. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di atas. Maksudnya apakah seorang mukmin yang percaya kepada apa yang dijanjikan Allah Taala sebagai pahala baginya dan amalan-amalan saleh sama dengan seorang kafir? Tentu tak sama. Yang tidak mempunyai hari kemudian. Mana hari kemudian tak ada hari bagi dia, tunggu azab dia. Di mana ia akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Tidak mempercayai adanya pahala dan janjikan. Besok dia bukan melopong, tuan-tuan, azab. Melopong tu dah rugi dia kan. Dia tengok orang pun dapat nikmat, Masya Allah. Dia tak buat. Dia bukan tak dapat nikmat aja, dia kena azab sana besok. Dia tak ada tempat ketiga, tempat tengok, tak ada. Memang tempat nikmat atau tempat azab. Di samping ancaman Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang derhaka, yang merasakan kenikmatan hidupnya di dunia ni, tetapi di akhirat dia akan tergulung
dalam golongan orang-orang yang akan diseret ke dalam api neraka. Orang kafir semua akan dilelau sana esok dan dihumbankan mereka dalam azab yang sangat dahsyat. Punca pun mereka terlalai sebab gelap hati mereka. Sebab apa mereka gelap? Tidak ada iman. Tu orang kafir. Kalau orang Islam pula tidak ada zikir. Kalau zikir ingat. Hati bila tak ingat Tuhan dia gelap lah. Itu je. Nak percaya ingat. Ingatan kepada Allah tu akan mencahayakan hati dia. Dia mudah nampak terang apa janjian-janjian dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia nampak terang. La ra'aital akhirah akraba min. Ini nampak akhirat tu macam depan mata dia. Terbayang-bayang. Itu membawa kekuatan iman. Yang membawa dia akan pantas bersegera menyiapkan persiapan untuk ke sana. Kalau tidak, dia gelap. Dia gelap tak boleh nak jalan. Dia khoyal, berbusing. Ya? Dia ke berbusing-busing macam orang tak ada akal. Lepas tu malaikat maut pun sampai habis itu. Itu dia meraung pun tak ada guna lagi dah. Adalah saki-baki umur kita kena set betul-betul. Ya. Kita lomba lari pusingan ada 3. Bila masuk pusingan ketiga tu macam itu kena polon betul tu. Pusingan ketiga tu line penentu. Kalau pusingan ketiga kita tombang habislah. Itu kena jaga betul. 20 40 60. Kita dah masuk line berapa ni? Bukan 20, 40 dah lepas ni. Semua dah masuk garis penamat. Semua dah masuk garis penentu. Kan garis penamat. Maka garis penamat orang tak boleh apa? Dia tak boleh tangguh-tangguh, dia kena speed betul. Ada orang mulai masuk lagi ketiga di seluruh. Tak ada. Tahun ketiga tu lah dia kena kejut habis-habis. Sebab itu penentu. Dia tak sama dengan kerja kerajaan. Makan gaji. Kan? Dah tua dia pencen lagi dia. Kan? Mata dah gabun, telinga dah sebu. Kan? Jadi apa? Bagi orang baru lah pula. Kan? Ada seorang dia tak nak turun-turun. Gebut. Dah nak mampu sama gebut kita. Rupa wali yang lahat dah tenganga lah. Kain kapan dah siap nak bungkus ni kan. Tak sedar ke diri. Tu maknanya apa? Kerja akhirat dia tak sama kerja dunia. Kerja dunia kita dah tua ni kena rehat. Kan? Orang pun tak kata kau ni malas kalau tak boleh kerja lah kan. Kau ni apa umur 100 tahun tak kerja lagi. Orang kata kau dah gila. Ni mana sudah rehat dah pun nak kerja. Umur 100 tahun berjalan beruyung hayang minta kerja orang tak nak. Tu dunia. Akhirat dia tak. Akhirat dia lain. Akhirat dia lagi dekat, lagi dia kena speed. Kalau tidak memang dia kena tipu dengan syaitan. Masa muda syaitan kata kau muda lagi. Tidak dulu. Dah tua pula, bukan tak nak buat, dah tak larat nak mampus. Kan? Hari ni bukan tak nak datang tapi sakit. Masa muda dia hakal kau masih muda. Dah tua pula dia hakal kau pula. Bukan tak nak buat tapi tak bersihat. Wah. Dengan kerja dunia berlari dia. Kerja akhirat dia buat tak sihat lah. Sakit pinggang lah, lengan lutut lah. Kau tunggu malaikat maut datang tu. Dengan lutut-lutut kau tercabut. Dia gentap besok habis terus. Ya? Itu maknanya. Dia jaga tu tipu daya syaitan. Cukup bijak. Bijak apa? Bijak menipu. Dia macam perempuan dengan lelaki lah kan. Perempuan lelaki. Dia dengar suami dia nak nikah lain. Dia kata, alah bang, baru nikah dia kan. Nanti dulu bila dah lama lah. Alah bang anak dah banyak. Tak payah dia. Dia pandai dia ngakal. Syaitan macam tu lah tuan dia ngakal. Muda-muda dia kata muda lagi kan. Dah tua pula dia kata dah tak ada tenaga macam-macam. Jadi itu semua kita kena apa tuan? Kena sepak ni tuan. Syaitan ni jangan main pujuk, kena sepak je dilacak ni. Sebab Quran suruh ambil syaitan sebagai apa? Musuh. Fattakhizuhu aduwa. Ambillah syaitan itu sebagai musuh kamu, jangan bagi peluang. Kita tak sepak dia tergajang kita. Macam mana nak sepak Tuhan? Taat perintah Tuhan. Kita taat perintah Tuhan tu maknanya kita lacak ke dia lah. Kita sepak dia, kita tergajang dia. Apa Tuhan suruh kita buat, apa Tuhan larang kita stop. Itu maknanya kita beri penumbuk besar kat dia tu. Kan? Kita beri penyepak besar kat dia. Itu saja. Allah.
Qala Allah Ta'ala wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun qala alladhina haqqa 'alaihimul qawl rabbana haula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna tabbar tu apa teru ah. Tabarra'na ilaik ma kanu iyana ya'budun wa qila du'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wara'awul azab law annahum kanu yahtadun wa yawma yunadihim fayaqulu maza ajabtumul mursalin wa amiyat alaihimul anba'u yawma izin fahum la yatasaalun wa amma man taba wa amana wa amila salihah fa asa an yakuna minal muflihin. Dan pada hari itu yaitu hari kiamat, Allah Ta'ala menyeru, dan pada hari kiamat itu Allah Ta'ala menyeru mereka, iaitulah bertanya, mana dia sekutu-sekutu yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan. Mana Tuhan? Berhala-berhala yang kamu ambil, raja-raja yang kamu sembah, Fir'aun, Namrud, dan sebagainya lah. Contohnya mana? Lain lah. Ambil lah tuan-tuan ni. Dia orang kafir ni boleh tengok, pum, ada je pembalasan sana, dia dah ambil lah. Sebab semua benda tu, semua benda yang dia tak beriman. Dia kata mana ada, dah mati habis kira, bila mati terbuka di benda tu, dah ambil lah. Memang satu tekanan jiwa yang dia tak boleh nak arungi mana ya. Oh, nyaman kata apa? Orang kata naas lah. Habis jawab dia. Benda yang di depan ni nampak tu semua benda yang diengkarkan ketiga di dunia dulu. Tunggu je lah. Itu satu tekanan, belum lagi azab-azab yang lain. Memang dahsyat. Ya, pukulan kepada orang yang kufur di akhirat itu. Allah. Guna mereka yang berhak menerima hukuman, mana azab neraka itu berkata, wahai Tuhan kami, inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatan, kami menyebabkan mereka sesat dengan pilihan mereka sendiri, sebagaimana kami telah sesat dengan pilihan kami sendiri. Dengan ini kami mengakui kepadamu bahawa kami berlepas diri dari kekufuran mereka itu. Bukanlah kami yang mereka puja dan taati, bahkan mereka hanya memuja dan mentaati hawa nafsu mereka sendiri. Sah. Dia makin dah bercakap sendiri. Saya nak buat lah, tak ada lagi dah. Tuduh-menuduh berlaku, ya. Antara mereka, kau dah punya pasal kan, kau dah punya ada, siapa suruh kau ikut? Dia berasa sama dia. Walhasil, dua-dua itu akan digulung, dibaling ke dalam neraka. Dan dikatakan kepada mereka, pergilah, panggillah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu, yang kamu sembah selain Allah tu, pergi panggil Tuhan kata, untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya, tapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut. Seorang pun tak menyahut panggilan mereka. Dan mereka tetap melihat azab dengan merasa sesal yang tidak boleh nak digambarkan, serta bercita-cita kalaulah mereka di dunia dahulu menurut petunjuk Allah ruginya. Kalau dulu aku ikutkan, bagus. Alangkah bahagianya kalau kita taat perintah Tuhan di dunia dulu, kata mereka. Dah tak ada guna lagi. Kesal dahulu berpendapatan, kata itu kan. Kesal kemudian dah tak ada guna. Nak menyesal mana? Ni lagi dia. Sana tak ada hari nyesal. Yang sana dia panggil yaumul jaza, hari pembalasan saja. Ya, banyak mana sikit banyak itulah dia.
Ada tak ada itulah dia bekal nak akan diterima balasan dia. Kemudian dalam pada hari kiamat itu Allah Ta'ala menyeru mereka lalu bertanya, apa jawab kamu kepada Rasul-Rasul yang diutus kepada kamu dahulu? Maka gelaplah kepada mereka. Nak jawab macam mana? Pada hari itu segala khabar berita dan peristiwa yang telah lalu, serta menjadikan mereka tidak dapat hendak bertanya sesama sendiri. Jam. Demikianlah mana akibat orang-orang yang derhaka. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, dulu disilap kemudian dia bertaubat, diperbaiki, ya, maka semoga akan menjadilah ia dari orang-orang yang berjaya. Allah macam mudah terjadi golongan itulah, ya. Kemudian tafsir yang satu lagi, Allah SWT berfirman bahawa pada hari kiamat akan dipanggil orang-orang kafir dan musyrik, sama tu, kafir umum, musyrik tu termasuk kafir juga, yang menyekutukan Tuhan di dunia dahulu. Ditanya, di mana sekutu-sekutu Allah Ta'ala yang kamu ada-adakan di dunia mana? Maka berkata mereka yang disekutukan dengan Allah Ta'ala itu, ya Tuhan kami, mereka inilah orang yang kami sesatkan dan menjadikan pengikut kami sebagaimana kami sendiri telah sesat. Maka mengaku kan, mereka itu menjadi pengikut kami adalah dengan kemahuan mereka sendiri. Kami tak paksa macam mana apa, nak dependi sendiri. Dia diikut, kami tak paksa pun. Kami tidak memaksa mereka sebagaimana kami juga tersesat, dikata. Takut kena double kan, kerana kemahuan sendiri. Kemudian berlepas diri dari mereka dan menyatakan bahawa tidak ada hubungan antara mereka dan mereka pun telah menyembah kami. Ini tak ada hubungan apa-apa dah. Dua atas dunia bukan main lagi, nak jaga, ya? Nak tolonglah, itulah, nak jamin. Sana dah tengok api neraka habis dah. Allah Karim. Kemudian dikatakan pada orang-orang kafir yang dan musyrik, panggillah sekutu-sekutumu agar mereka menyelamatkan kamu daripada keadaan kamu sekarang ini, ya, yang berdepan dengan azab yang maha dahsyat, sebagaimana kamu di dunia dahulu mengharapkan pertolongan mereka. Maka ketika mereka berseru, tiada seruan mereka itu mendapat jawapan. Senyap habis, siapa nak jawab? Tolong tak jawab, nak tolong. Kemudian mereka berkata ketika melihat azab yang maha dahsyat di hadapan mereka, sekiranya mereka dahulu di dunia mengikut petunjuk. Ini makna apa? Keluhan penyesalan tapi tak ada guna dah. Saya mereka tidak akan mengalami keadaan yang mencemaskan, ya, azab yang sangat dahsyat. Dan apabila Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, bagaimana sikap kamu terhadap rasul-rasul dan kami utuskan kepada kamu? Apa maknanya tindakan kamu, sikap kamu? Dan bagaimana, ya, tanggapanmu terhadap rasul-rasul itu agar tidak menyembah selain Allah Ta'ala? Mereka tidak dapat mengeluarkan sepatah kata untuk nak cakap. Apa? Jadi lawan untuk menjawab pertanyaan itu, kerana fikiran mereka menjadi kusut sehingga tidak dapat bertanya, ya. Tetapi bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, mereka akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung, bahagia di sisi Allah Ta'ala. At-taib minaz-dzam kama la dzambalah. Orang yang betul-betul bertobat dari dosanya, bersih, seorang dia tidak ada dosa, kata Nabi SAW, ya. Tuan-tuan buka offer pada kita supaya apa? Kita sentiasa beringat dan menyucikan diri. Dan qala Ta'ala, istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul azab wa taqatta'at bihumul asbab. Ini ayat menunjukkan apa? Mereka ni bercakap di akhirat esok masing-masing nak lepas diri. Allah. Sadaqallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Haram memanggil seorang muslim dengan panggilan kafir. Bila bergaduh-gaduh dipanggil bukan-bukan. Dia menatang kafir gitu kan. Apa hukum dia tengok. Haram tetap haram. Hukum dia tu. Hukum haram satu. Adakah dia sendiri jadi kufur atau tidak? Qala al-Imam Nawawi
Kata Imam An-Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza qala ar-rajul li akhi, ya kafir." Kafir dia. Seorang cakap pada saudara dia. Padahal saudara itu orang Islam. Kalau kafir, dia pergi kafir lah dia kan. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Ni hadis sahih Bukhari Muslim kuat kan. Itu dia. Bukan ada lagi kita pakai man kafara mu'minan faqad kafar. Wa man lam yukaffir kafira faqad kafar. Apabila seorang memanggil saudaranya hei kafir, maka perkataan tersebut akan menimpa salah satu. Antara dua ni. Yang memanggil atau dipanggil. Apabila sesuai dengan apa yang diucapkan, maka tidak apa-apalah. Yang mana kafir kan? Sambil belu. Atau tak kira je apa kita panggil. Dia menentang kafir. Dia memang kafir, tak ada apa lah. Yang mana kafir. Habis tutup cerita. Dan kalau tidak, dia beriman, dia panggil orang kafir, maka dosanya akan kembali kepadanya. Wa illa raja'at alaihi. Kalau tidak, raja'at, kembalilah kafir itu kepada dia balik. Kembalilah dosa. Mana dosa sini mana? Kufur tu. Dosa memang ada dosa lah. Fa illa, jika tidak, maka raja'at, kembalilah alaihi, atas dia. Allah. Bahkan ada hadis siapa kafirkan orang, man kafara mukminan, dikafir kaum mukmin, orang tu beriman dikafirnya, faqad kafar, dia balik jadi kafir. Wa man lam yukafir kafira faqad kafar. Dan kalau dia tak kafir kaum kafir, kafir juga balik ke dia. Orang tu kafir, kena kata kafir. Mana Islam nak letak kita apa? Tak tempat dia lah. Yang muslim kata muslim, yang kafir kafir lah. Kan? Ni pula dia kata dia silap faham. Kita tak boleh nak kafirkan orang. Orang kafir mana dia tahu besok nak mati dia masuk Islam? Kalau macam tu kau pun tak kata Islam, mana tahu nak mati kau kafir? Kan? Dia tak faham. Menentukan, tu yang tak boleh. Orang kafir kita tentukan, ni ahli syurga, ni ahli neraka, tu tak boleh. Menentu seorang tu keputusan akhir, dia ahli syurga, dia ni, ni semua ahli syurga, tak boleh, belum tahu. Orang kafir pun kita tak boleh nak tentu. Orang kafir sekarang ni kita tak boleh nak tentukan akhir dia besok ahli neraka, tak boleh. Tengok lagi, ni confirm ahli neraka, tak boleh. Sebab apa? Mungkin dia akan beriman di belakang hari. Orang beriman pun tu juga. Awak confirm ahli syurga, tak boleh. Sebab kita tak tahu di ujung dia boleh, harus dia boleh berpusing, na'udzubillah. Tapi kelakuan hal sekarang, dia apa dia? Dia beriman. Dia beriman lah. Kalau dia kufur lah. Itu maknanya. Tu ada dia orang cakap, kita tak boleh nak kafirkan dia. Mana tahu besok dia masuk Islam. Ada seorang cerita, makcik cakap macam itu. Dia pun cakap makcik tu, makcik orang kecil tak boleh cakap beriman pula. Mana tahu besok makcik kafir. Senyap tu dia. Ada pun hukum Islam atau tidak tu sekarang, itu masing-masing jelaslah kan. Yang Islam nak, tak Islam tak ada lah. Ada pun hukum penentu di ujung, itu tak boleh tahu. Sebab ada manusia yang di awal sampai akhir dia baik, akhir awal Islam, mati pun Islam. Allah maja'anna. Mudah-mudahan terjadi golongan itulah. Ada awal dia rosak sampai akhir rosak. Awal kafir, mati pun kafir. Dua. Yang ketiga, awal dia elok, akhir rosak, na'udzubillah. Awal Islam, murtad, mati dalam kafir, na'udzubillah. Yang keempat, awal dia teruk, dia kafir, tapi dia bertobat, dia masuk Islam, dia baik, akhir masuk syurga. Dia ada empat kelakuan tu sentiasa berpusing pada. Itu makna. Sebab tu kita kena minta kepada Allah, jangan Tuhan balikkan. La tuzigh qulubana ba'da idh hadai. Jangan Tuhan balikkan selepas diberi hidayat. Allah. Sayyidina Umar menangis tak ni? Sayyidina Umar tiap-tiap malam dia menangis sampai pangkal mata dia bengkak. Sebab apa? Sebab takut terbalik iman, sedangkan dia dah dijamin. Kan? Kita bengkak agak, kita bengkak tidur. Cik mata Allah. Dan satu lagi kata Al-Imam An-Nawawi riwayat daripada Sahih Bukhari dan Muslim juga, daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufr aw qala adullah."
Ya adu Allah, dia kata kan, walaisa kazalik illa hara alaihi. Siapa yang memanggil seorang dengan sebutan kafir, ya kafir gitu kan, atau memanggilnya dengan sebutan musuh Allah, aduullah, sementara tidak demikian adanya, padahal kawan tu tak kafir, orang Islam pada oleh kan, maka dosanya kembali pada mana, kembali balik benda itu kepada dia. Pasal orang Islam ni nak kafir apa? Syaitan dia telah berdiri kan. Jadi ini lafaz Muslim, Sahih Muslim. Sedangkan dalam lafaz Sahih Bukhari pula, ya, semakna dengan ini juga. Dia ada yang ittifaq, sepakat, lafzan wa maknan. Lafaz hadis sama antara Bukhari Muslim, makna pun sama. Ada yang ittifaq, makna sama, tapi lafaz agak berbeza, ya. Jadi ini lafaz daripada Imam Muslim. Kemudian hilangkan darinya keimanan. Mana tadi? Sedangkan lafaz Bukhari semakna. Kata mana tu? Hara illa hara. Lafaz hara tu. Itu maknanya apa? Artinya kembali. Atas dia panggil apa? Raja'at. Sini hara. Apabila seorang Muslim mendoakan keburukan atas seorang Muslim lain dengan doa, pun kembali ke dia balik. Ya. Kemudian hilangkan darinya keimanan. Maka disepakati bahawa dia telah melakukan kemaksiatan dengan ucapan tersebut. Mana memang ucapan tu ucapan yang dosa dia besar. Itu sepakat. Tetapi apakah orang itu berdoa itu menjadi kafir? Lantaran doa dia tadi. Ya. Atau ada dua pendapat sini. Di kalangan para sejawat kami, mana ulama yang semasa dengan Imam An-Nawawi. Perbezaan pendapat ini disebut oleh Al-Qadhi Husain daripada kalangan imam para sejawat, mana orang yang sezaman dengan kami, kata Al-Imam An-Nawawi dalam fatwa beliau. Apa yang paling benar adalah bahawa dia tidak menjadi kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang Musa alaihissalam, yang bermaksud apa dalam surah Yunus, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci mana mata hati mereka, wasdud alaihim, kan? Maka mereka tidak beriman, fala yu'minu, sehinggalah apa? Yarawul azaban alim, mereka melihat seksa yang pedih. Jadi Musa kata, tutup ialah sampai mereka lihat azab itu. Degil now. Masalah doa. Kita mendoakan dia, adakah kita reda, ada kufur. Maka di situ ada khilaf ulama. Ikut kes daripada doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa doakan apa? Dia tutup ialah neraka tempat dia. Dan menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum perkara yang di tengah dibahas sangat meragui. Meskipun kita berpendapat bahawa syariat umat sebelum kita adalah juga disyariatkan bagi kita. Jadi apabila orang-orang kafir memaksa seorang Muslim mengucap kalimah kekafiran, kemudian dia mengucapkan sementara hatinya tetap yakin dia beriman, kan? Wa qalbuhum mutmainnun, hati dia tetap beriman, maka dia tidak jadi kafir. Ya, ini sesuai dengan nas Al-Quran dan kesepakatan semua kaum muslimin, mana kalangan ulama-ulama yang muktabar. Dalam ayat mana dia ambil surah An-Nahl, kan? Ayat 106. Iman ukriha, mereka dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun, hati dia tetap.
Kecuali orang-orang yang dipaksa ya kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, maknanya itu dimaafkan. Tapi kalau dia sanggup mati kematilah. Perjalanan Allah Ta'ala itu lebih baik, lebih aula. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi ma'siyah. Kamu mati kena mentaati Allah itu lebih baik daripada kamu hidup bergelumang ya dengan mungkar dan maksiat. Kemudian namun apakah lebih baik mengucapkan agar boleh selamat dari pembunuhan? Kan? Orang letak pistol kat kepala dia senabang. Dia suruh ucapkan lafaz yang boleh buat kufur. Ya. Apakah dia memilih jalan pertama? Hati dia tetap beriman, cuma dia cakap luar nak selamatkan diri dia. Ataupun dipilih biar mati ke matilah. Maksudnya ada beberapa pendapat di kalangan para alim ulama. Ya. Dan pendapat yang pertama, wallah. Bismillahirrahmanirrahim.